Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita jumpa lagi pada hari ini. Kita sambung lagi topik pada minggu lepas berkenaan dengan haiwan ternakan. Jadi hari ini kita lihat apa pula kepentingan penjagaan haiwan ternakan. Sebelum ni kita dah tengok kan. Kita dah tahu bahawa haiwan yang dijaga dengan baik, dijaga kesihatan, dijaga dia punya makanan, dijaga dengan tempat tinggal, haiwan tu akan sihat dan membesar dengan baik. Jadi kita tengok kenapa pentingnya menjaga haiwan ternakan ni. Okey. Kepentingan penjagaan haiwan ternakan. Okey, mula sekali kita tengok ni sumber makanan. Haiwan ternakan memang mostly kita ternak adalah untuk jadikan sumber makanan. Contohnya ikan, ayam, lembu, kambing. Itu semua adalah hasil untuk dijual sebagai sumber makanan. Okey, haiwan yang sihat, haiwan yang besar, yang baik menghasilkan makanan yang banyak. Okey, daging yang banyak. Okey, kita tengok sebelah dia sumber produk iaitu kosmetik dan sabun. Okey, kalau awak nak tahu kebanyakan produk penjagaan badan macam sabun dengan kosmetik ni dia menggunakan lemak haiwan. Okey, sebagai salah satu dia punya ingredient ataupun dia punya bahan dalam alatan tersebut. Kalau awak nak tahu sabun-sabun awak, okey, bahan kosmetik tahu kan, makeup, bahan makeup. Dia menggunakan lemak haiwan ataupun lemak. Dia ada dua, biasanya dia ambil lemak tumbuhan ataupun lemak haiwan. Minyak sayuran atau lemak haiwan. Tapi kebanyakan dia menggunakan lemak haiwan lah, sebab lemak haiwan lebih mudah didapati. Lepas tu kita tengok bawah dia sumber pakaian, bulu dan kulit haiwan ternakan. Biasanya kalau bulu ni dia buat jaket atau kasut. Biasanya digunakan di tempat-tempat yang sejuk. Sebab bulu haiwan ni dia memerangkap haba dengan baik. Sebab tu dia digunakan sebagai pemanas badan untuk dibuat baju. Kalau macam kat Malaysia ni nak pakai kurang sesuai lah sebab panas kan. Awak pakai jaket kulit cuba pakai dekat awak pakai tengah panas. Jadi macam mana? Berpeluh. Okey. Biasanya kalau kat Malaysia ni dibuat kulit-kulit haiwan ni dibuat beg, kasut, dompet, itu. Okey, biasanya kulit yang digunakan takkan pakai kulit ayam kan? Tak mungkin lah. Takkan nak pakai kulit ikan. Biasanya guna kulit lembu, kulit kerbau. Kalau yang mahal sikit, kulit ular, kulit buaya. Tapi biasanya kulit lembu lah. Sebab ianya sangat mudah didapati. Dan bahan-bahan kulit ni dia sangat-sangat tahan kalau dijaga dengan baik. Okey. Tapi kalau barangan kulit ni kalau kita beli, kita tak pakai, dia cepat rosak. Dia kena pakai, baru dia tahan lama. Okey. Seterusnya yang bawah tu menggalakkan penyelidikan berkaitan haiwan ternakan. Okey, bila adanya haiwan ternakan yang banyak, jadi adalah usaha-usaha untuk menyelidik berkaitan dengan haiwan ternakan. Mestilah bila ada ternakan barulah dia orang buat selidik, betul? Takkan dia orang selidik tapi tak ada fungsi. Jadi penyelidikan yang dibuat tu adalah untuk menambah baik usaha-usaha berkaitan dengan haiwan ternakan. Contohnya dia buat penyelidikan macam mana nak elakkan penyakit ni pada lembu. Contohnya lembu ada penyakit lembu gila kan. Jadi dia buat penyelidikan macam mana nak mengurangkan kebarangkalian untuk kena lembu gila. Ataupun dia buat penyelidikan macam mana nak bagi lembu ni gemuk, jadi lembu ni besar. Ataupun dia buat penyelidikan macam mana nak bagi lembu ni cepat membesar, daging banyak. Adalah penyelidikan tu. Kalau ikutkan dulu lembu-lembu biasa je, macam lembu-lembu kampung ni. Tapi sekarang ni kalau awak tengok ada lembu yang besar betul, lagi besar daripada orang, lagi tinggi daripada orang. Itu adalah salah satu usaha daripada penyelidikan. Okey, seterusnya keseimbangan ekosistem iaitu pemeliharaan alam. Okey. Yang ni berkait rapat dengan kebersihan haiwan ternakan.
Kalau awak tahu, awak mesti tahu kan, bila kita bela banyak haiwan, jadi dia punya tahi najis sangat banyak, betul? Okey, jadi itulah fungsi bila kita jaga kebersihan tempat tinggal dia. Kita contohnya lah kambing kan tinggal dekat kandang tinggi. Okay, dia berak atau dia keluarkan najis. Najis kat bawah tu kita tak boleh buang terus dekat dalam sungai ke. Okay. Kalau penternak yang bijak, yang rajin, dia kutip najis-najis tu, dia jual balik untuk dijadikan baja. Jadi kuranglah pencemaran. Kalau awak cuba bayangkan tahi atau najis tu dibuang terus ke dalam sungai, apa jadi? Air sungai tu jadi kotor, tercemar dengan najis-najis. Jadi untuk penternak yang bijak, dia membersihkan kandang haiwan ternakan dia simpan ataupun dia jadikan sebagai baja. Boleh buat duit semua. Okey. Itulah pentingnya menjaga kebersihan. Jadi alam sekitar kita terkawal. Okey, dan dipelihara. Okey, seterusnya sumber pendapatan. Ini yang paling utamalah. Penternak bela haiwan untuk mendapatkan sumber pendapatan, untuk dapatkan duit. Takkan dia nak bela saja-saja kan. Penat-penat bela saja. Mestilah nak duit, betul? Okey, jadi motif utama menternak haiwan ternakan adalah untuk mendapat sumber pendapatan. Okey, bawah tu kita tengok ni ada gambar otak merah tu. Bagaimanakah pemeliharaan alam secara seimbang, konsisten, keseimbangan ekosistem dapat dicapai melalui penjagaan haiwan ternakan? Bincangkan. Macam cikgu cerita tadilah kan. Bila kita jaga kebersihan tempat tinggal haiwan tu ataupun kebersihan dan kesihatan haiwan tu, maka ekosistem kita atau persekitaran di kawasan ternakan lebih terjaga. Kalau penternak tu dia tak ambil kisah, tak ambil peduli tentang kebersihan haiwan ternakan dia, jadi adalah macam-macam pencemaran. Okay, contohnya pencemaran air, kalau dia buang najis tu dekat sungai ataupun sistem saliran air. Lepas tu pencemaran bau. Awak pun bau, busuknya. Lalu-lalu kawasan ni, bau tai ayam ataupun bau kandang lembu. Kandang lembu atau kandang kambing yang baik, yang terjaga, dia tak ada bau. Okey. Itu adalah penternak yang bagus. Setiap hari dia bersihkan najis-najis tu, jadi tak ada bau. Yang penternak main tangkap muat je, kalau awak pergi dia punya kandang, bau. Itu dah pencemaran bau. Okey. Jadi bila kebersihan terjaga, maka ekosistem pun terjaga. Okey, kita tengok calon ilmu. Kosmetik merupakan nama lain bagi alat solid untuk kaum wanita. Kebanyakannya dibuat daripada bahan kimia dan juga sumber haiwan ternakan. Macam cikgu cakap tadilah, kosmetik itu alat makeup yang pelajar-pelajar perempuan pakai tu, kebanyakannya dibuat daripada lemak-lemak haiwan. Jangan terkejut lepas ni awak pakai, awak tengoklah ingredient kat dalam tu, dia pakai lemak haiwan. Haiwan apa cikgu tak tahu. Okey. Jadi sampai sini sajalah topik kita pada hari ini. Nanti cikgu bagi latihan, awak siapkan. So minggu depan kita masuk bab tumbuhan. Okey, baik, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.